Okay, so bila kita dah tahu produk, kita dah yakin dengan produk, kita dah tahu knowledge dan sebagainya, so dah tiba masanya untuk kita wawarkan pasal produk kita. Kena wawarkan apa yang kita jual. Kena bagi tahu orang, hey, saya menjual ni. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so ni istilah dia lah, attention is economy, engagement creates value. Okay, so attention is economy maksud dia, attention ni adalah perhatian yang kita berikan tu adalah sebagai ekonomi. Ekonomi ni maksudnya kita bagi perhatian dekat customer lah. Kita bagi perhatian, kita layan customer, kita bagi tahu customer tentang produk kita. So dia ni sama dengan nilai ekonomi. Maksud dia setiap customer yang tahu pasal produk kita tu mesti dia ni ada dia punya pendapatan, dia punya duit ataupun dia punya income kan. So tu kita panggil sebagai ekonomi. So bila kita tahu yang kita duk buat tu menghasilkan customer yang ada duit, kita kena engage dengan diorang. Engage ni maksud dia kena jaga, kena apa kata, kena ada sopan-sopan dengan customer, kena layan customer dengan baik, hormat dia kan, jadikan dia sebagai kawan kita. Sebab apa? Bila kita berjaya buat dia jadi macam tu, dia akan create value, akan adalah value tertentu. Value dia mungkin dia akan repeat order, dia akan yakin dengan kita, dia akan rasa macam wow, aku berharga, aku kena belilah dengan akak ni, kan. Tu adalah permulaan kepada pengiklanan ataupun kita punya marketing lah. Okay, so apa maksud marketing? Macam yang Oni bagi tahu tadi, marketing ni kita kena bagi tahu orang. Wawarkan kita jual produk. So nak wawarkan tu dekat mana? Dekat sini. Okay, so untuk permulaan, bermulalah dekat sini dulu. Jenis marketing untuk capai 1K yang pertama anda. So kena kita buat dulu dekat tempat-tempat yang free. Contoh dia macam kita buat daily posting, story posting dekat group, dekat marketplace, live ke kan, saja nak buat live, nak kumpul database. Kumpul database ni maksud dia, contoh kita dah iklan-iklan, customer PM kita. So, tu kita panggil database. Di mana kita boleh jadikan dia sebagai record lah untuk customer. Kita save nombor dia ke, kita letak dia dalam handphone ke, dalam notes ke kan. Kalau kita tak guna PC kan, kalau kita guna PC boleh advance lagi, kita guna Excel, kita guna Microsoft, mana-mana yang you all tahulah, okay, untuk simpan maklumat pasal customer. Kenapa database ni penting? Sebab yang inilah yang you akan gunakan selepas di kemudian hari. Contoh hari ni customer PM, dia cakap tak cukup bajet, dia pun blue tick. Kemungkinan customer yang blue tick hari ni, dia akan beli balik dengan anda minggu depan, bulan depan ataupun berbulan-bulan kemudian. Sebab tu you kena save nombor dia. Okay? Dan ni kita bagi suggestion lah untuk you, contoh nak jadikan customer ni duduk dalam kumpulan dia. So kita ada 3 kumpulan, crystal, frozen, diamond. So database tu kalau crystal ni yang baru-baru masuk, yang baru PM, akak saya nak tahu harga, akak nak pilih design, akak nak tu nak ni kan. So tu kita panggil crystal. Lepas tu B ni frozen ni maksud dia dah beku. Dah beku ni maksud dia dah blue tick kita, dia cakap lain kali nak tunggu gaji apa semua tu, kita kategorikan sebagai frozen. Ni kalau you nak buat kategori lah. D ni diamond. Diamond ni akak-akak yang repeat order dengan kita, yang sentiasa nak tanyalah ada tak design baru, akak nak beli lagi. So tu adalah kategori diamond. Okay, so yang ni adalah database lah, kategori database kalau you nak kumpul. So memang penting sebenarnya untuk you kumpul, sebab database ni lah yang akan membeli dengan you, yang repeat order nanti, yang selalu ada dengan kita selain you cari yang baru ni.
Okay. So, free course marketing ni biasanya nak buat macam mana? Okay, so macam ni. Sebab tu you kena ada platform ni lah. Facebook, kena ada Instagram, kena ada WhatsApp. Of course lah WhatsApp ni kebanyakan memang semua ada. TikTok, lepas tu additional lah, nak ada Telegram, nak buat blog sendiri kan, nak buat pasal Venice, nak buat pasal silver, tu pun boleh tarik lah minat customer untuk tahu pasal produk awak, pasal awak sendiri kan. So sangat penting, bukan setakat kita nak promote produk, nak promote kita juga. Sebab kalau customer nak beli, mesti dia nak orang yang dia percayai kan. Tengok awak pun dia dah tak percaya, macam mana dia nak beli kan. So sebab tu kita promote jugalah diri kita. So promote diri kita tu mungkin kita boleh buat wishing ke pagi-pagi, hantar-hantar doa dekat customer. Okay? Okay. So biasanya Facebook ni kita boleh buat story, kita boleh buat live, kita boleh buat kontes, kita boleh post yang macam kita pernah tengok post orang lain menjual tu kan. So pastikan you all adalah semua platform marketing free course ini. Okay, so biasanya kalau nak share ataupun kita nak post ni, kita nak post apa? Takkan kita nak post setiap hari menjual je. Jangan macam tu sebab kadang customer ni dia tak suka sangat tengok orang ni asyik menjual je. So pastikan you all ada juga selit-selit. Sebab orang ni dia tak tahu sangat pasal silver. Jadi you selit lah, silver ni bernilai kan. Hari ni nak cakap pasal nilai silver. Esok nak cakap pasal silver, kelebihan silver pula kan, cara penggunaan silver. So benda-benda tu you kena selitkan juga selain menjual. Okay, tu kita panggil content soft sale dan juga hard sale. Okay. So kalau untuk soft sale ni biasanya testimoni, kita tunjuk testimoni customer pernah membeli kan. So untuk group testimoni ni pun ada sebenarnya. Kalau you all nak, minta dengan Auni tak letak dalam starter kit tadi sebab takut you all pening kan, banyak sangat group. So kalau nak boleh minta dengan Auni. Tak ada masalah, ada sahaja. Okay. So yang ni lah, you all boleh tengok sendiri kejap lagi lah. Letakkan harga apa semua ni kita panggil hard sale. Hard sale ni jangan buat selalu. Sebab kadang-kadang customer tak suka sangat lah kita asyik cakap promosi, menjual, RM100 je kan. So kadang-kadang kita selit juga testimoni customer, feedback kan, tips-tips. Okay. Okay, so yang ni yang database lah. Kenapa kita pentingkan sangat database ni? Sebab bila kita dah lama promote dekat customer, bayangkan yang PM-PM kita tu sebenarnya yang dah berminat dengan produk kita. Tapi sebab kita biarkan diorang, dia tak tahu ada promo baru, dia tak tahu yang silver ni macam ni. So sebab tu kita kena simpan nombor phone diorang. Yang mana yang dah PM kita tu, you all kumpulkan dekat satu tempat. Pastikan ada kerja-kerja untuk you follow up. Follow up ni maksud dia bagi macam kita tanya balik khabar dia, kita bagi tahu balik ada promo, kita bagi tahu balik akak ni silver ni macam ni akak, mungkin hari tu akak tak tahu kan. So benda tu kita ada group pula untuk ajar you lah macam mana nak follow up diorang. Okay, so yang tu kita akan pergi lebih advance lagi di kelas yang seterusnya. Okay, ni untuk you kalau nak simpan lah database tu, dan silalah simpan. Sebab kalau dropship sebelum-sebelum ni pun diorang simpan kan, contoh hari ni customer tu blue tick dia, so dia simpan contact customer tu. Lepas tu tengok-tengok berbulan lepas tu customer tu asyik dia tengok kan dia punya status apa semua, last-last dia beli balik. Dulu tak yakin nak beli, lama-lama baru yakin nak beli. Okay, sebab apa? Sebab kan database ni lah kita simpan. Okay, kita simpan save nombor phone diorang. Okay. Okay, so kita masuk dalam sale. Kalau tadi tu kita wawarkan dekat customer, kita bagi tahu customer pasal produk kita, dan bila makin makin banyak tempat kita buat pasal wawarkan produk tu, so makin ramailah customer PM kita. Tetapi yang PM tu macam ni bagi tahu tadi kan, ada yang blue tick, ada cakap dia nak tunggu gaji, ada cakap nantilah dulu sis kan. Okay, so kita akan ajar jugalah macam mana cara you nak berkomunikasi dengan diorang melalui WhatsApp.
Ataupun contohlah diorang PM dekat mana-mana kan. So apa step dia? Of course lah, yang paling penting sekali layanan tu. Layanan kita tu macam mana terhadap diorang. Okay, so dekat sini kita ada 8 cara untuk you layan customer. Ataupun 8 cara lah yang step-step yang perlu diikut untuk kita ambil hati customer, untuk dapat kepercayaan, dapatkan keselesaan. Sebab biasanya kalau you tengok kan, kalau you pergi mana-mana lah, kedai ke apa ke kan. So yang mana lagi better? You masuk ada orang layan, bagi tahu satu-satu apa benda yang you tak tahu, berbanding you masuk, you tanya, dia pun buat muka. Pilih-pilih lah kak, design mana nak tu. Kan? So mesti kita akan lebih suka yang melayan kita kan. Daripada yang kita tanya pun endah tak endah je. Okay. So sama juga, walaupun kita berniaga online, kita kena layan customer, fikir positif je. Dalam fikiran kita tetap positif. Customer tanya jawab, customer nak tu ini bagi. Kalau dia tak jadi beli, tak apa. Masukkan dalam database tadi, siaplah kak, sebulan kemudian nanti belilah tu. Okay, insyaAllah. Okay. So yang pertama sekali, introduction ataupun intro lah, permulaan. So of course, bila customer PM, contoh, akak PM harga, akak berminat dengan design ni, PM contohlah. Okay, so pertama sekali jangan terus jawab soalan yang dia tanya, tapi kenalkan dulu diri kita. Biar dia kenal dulu kita siapa. Okay, so bagi tahu lah, hai akak, ataupun you nak cakap Assalamualaikum, Assalamualaikum akak, akak sihat ke tu? Saya kenalkan saya Su, ataupun kenalkan saya Amalina, saya Auni. So macam you tengoklah contoh conversation yang Auni buat kan. Hai dia, Auni di sini, kan. Lepas tu bagi tahulah awak siapa, saya Dropship Venice. Okay. Dan kalau contohlah kalau you nak save nama dia, you cakap lah, boleh saya dapatkan nama akak? Ataupun kalau you nak skip yang tu, boleh skip dulu, nanti lama-lama you minta lah nama dia apa. Okay. Okay, dan untuk rujukan seterusnya, you boleh tengok dekat sini. Ada kan, contoh kalau you promote dekat mana-mana, dia ni tinggalkan nombor phone, you cakap lah, akak saya akak ada tinggal nombor phone kan dekat page hari tu. Maaflah saya baru PM akak hari ni. Okay, saya Auni, Dropship Venice. Okay. So, mulakan conversation ataupun mulakan dengan perkenalkan diri dahulu. Barulah contoh customer tanya design tadi kan, barulah bagi tahu dia, oh akak berminat design ni ya. Akak nak tengok gambar tak? Akak nak tengok gambar ke? Ajak Auni hantar. Okay. So yang kedua ni adalah untuk kita bina relationship. So contohlah bila kita dah kenalkan diri tadi, so kita tanyalah, akak sihat ke tu? Akak tengah buat kerja ke? Akak busy ke? Kalau akak tak busy, saya nak hantar gambar ni, akak dah tengok tak gambar? Contoh macam tu kan. So macam kita ada, apa orang kata, nak bagi dia keluar daripada rasa stranger, dia rasa macam takut-takut dengan kita, nak WhatsApp dengan kita kan. So kita macam mesra-mesra sikit dengan dia. So ni adalah teknik yang kedua lah. Kita nak pecahkan antara dia ingatkan kita ni stranger, tak tahu siapa lah dia ni nak beli, nak jual produk ni kan. So kita bagi lek-lek dulu, kita tanya, akak dah makan ke tu? Risau pula saya tengok gambar banyak-banyak ni. Okay, so kita gurau-gurau senda sikit. Okay, so yang ketiga, lepas yang tu, dia pun macam serius kan nak tanya, ni macam mana ni adik, akak nak beli ni, berkenan sangat ni. Okay, boleh akak, kalau boleh saya nak tanyalah, akak nak beli untuk siapa? So kita tanya fact ataupun fakta. Kita nak tahu dia ni nak beli untuk siapa. Kita nak tahu ada bajet ke, dia nak target untuk bajet apa-apa ke kan. Ataupun nak belikan untuk hadiah ke, untuk jadikan hadiah ke apa ke kan. So kita tanya dulu. Sebab kita nak tahu keinginan ataupun apa yang dia harapkan. Bila kita tahu dia nak apa, kita boleh bagi tahu pula suggestion. Akak ni sesuai untuk apa sebenarnya produk ni. Okay, so contohlah kita tanya dia nak beli untuk siapa, dia pun jawablah nak belikan untuk anak kan.
So senang bila dia jawab macam tu, macam ni. Bila dia tahu, kita tahu kan dia nak beli untuk anak dia, kita pun bolehlah. Oh biasa kalau untuk design kanak-kanak, kita ada tahu Kak, yang ni design kanak-kanak sesuai lah ni untuk gelang ni, untuk rantai ni, kan. Kita tanya dulu dia nak apa. Okay. So bila dah macam tu, insya-Allah lah makin apa kata, makin dekatlah peluang anda untuk close customer. Ataupun contoh you bagi yang ni kan, dia pun senyap. Lepas tu you tanyalah balik, Akak kenapa? Ni lebih bajet ke Akak? Kalau Akak nak yang dalam bajet Akak pun boleh, ni boleh suggestkan design lain. Banyak lagi tahu Akak. So jangan putus asa tau. Boleh tanya balik sebab design tu kan banyak. Dan juga ada yang murah, ada yang mahal. So contohlah kalau yang first tu you bagi tahu dia cakap mahal ke apa ke kan. So tanya dia, boleh tahu tak bajet Akak berapa? Nanti boleh bagi, nanti Auni boleh tunjukkan design-design yang sesuai dengan bajet Akak. Okay. Dan yang ni pun penting juga tahu untuk you tanya. Akak pernah pakai tak aksesori sebelum ni? Akak pernah tahu tak pasal silver? Okay, supaya kita boleh terangkanlah dekat dia. Oh, Akak belum pakai ya silver. Silver ni macam ni Kak. Macam yang info kita ajar tadi dekat product knowledge kan. So boleh apply bagi tahu dia orang. Okay. Okay, so seterusnya presentation. Lepas kita dah tanya tadi, of course lah kita pun dah boleh lah bagi tahu dia orang. Okay, bajet Akak yang ni kan, ni lah produk dia. Lepas tu jangan lupalah untuk sentuh emosi, impian dan ketakutan. Cu pula dah. Okay, so kalau untuk yang ni kan, emosi, impian apa semua ni, so contohlah kalau dia nak bagi dekat hadiah lah, nak bagi hadiah dekat anak kan. Oh Akak nak pilih design ni ya, oh cantik sangat ni design ni. InsyaAllah anak Akak mesti suka ni mak dia pilih design ni. So dekat situ you dah sentuh emosi dia. Dan mungkin impian dia, dia nak anak dia happy dapat design daripada dia. Okay. So tu you gunakan masa present lah ataupun masa you nak bagi tahulah produk ni sesuai untuk dia. Okay. Okay. Aku rasa yang seterusnya ni you kena belajar nanti kot. Sebab kalau belajar banyak-banyak hari ni nanti rasanya macam over pula kan. Nanti loaded sangat ilmu. Banyak. Okay. So yang ni last kali. Play music apa ni? Okay. Okay, so Auni rasa yang ni Auni nak bagi tahu juga yang last kali mana you kena handle rejection. So rejection ni apa kata memang benda yang simple, benda yang memang selalu akan terjadi dekat you all, tambah-tambah yang first time, yang bukan first time pun selalu dapat rejection lah daripada customer. Di mana customer blue tick, customer cakap tak nak beli, customer cakap mahal sangat, customer cakap over budget, customer cakap nak tunggu minggu depan baru nak bayar. Nak tanya suami, nak tanya nenek lah kan. Banyak rejection lah. So untuk you handle rejection tu, dia ada teknik-tekniknya juga. So yang paling penting sekali, mindset kena kuat, hati kena kental, dan you tak boleh nak apa orang kata nak down cepat sangat kan. Ni orang apa? Orang bagi tahu macam tu je kita dah down. Kita pun rasa macam dah tak nak jual lah. Kan benda ni bukan menjadi sangat pun. Okay, so cara you handle rejection tu, contohlah dia cakap dia cakap nak tanya suami dulu. Okay, so okay Akak tanyalah suami dulu. Nanti esok Auni PM balik Akak, okay? You cakap macam tu. Okay, so nak tak nak dia akan kena hadap you juga esok. Okay, bukan terdesak tapi kadang-kadang customer ni dia betul-betul nak tanya suami dia. Lepas tanya tu dia dah lupa nak PM kita balik. So tugas kita lah sebagai seorang dropship, sebagai peniaga, kita tak boleh lupa customer. Customer lupa kita tak apa. Tapi kita selalu ingatkan customer tu dan selalu PM dia lah. Lama-lama dia akan ingat kita balik. Okay?
Okay, so tu antara salah satu contoh lah. Kalau customer cakap nak tunggu gaji, okey akak. Kalau macam tu hujung bulan lah kak kan. Nanti hujung bulan ni lah Auni WhatsApp akak balik. Dan jangan lupa lah untuk betul-betul WhatsApp dia balik. Okay, tak WhatsApp tu jangan tanya akak nak bayar tak ni. Jangan tanya macam tu. Bila kita nak PM dia balik, so tanyalah khabar dia dulu kan. Akak sihat? Ingat lagi tak saya Auni? Yang akak nak beli gelang hari tu. Akak, gelang tu masih ada stok lagi untuk akak. Cantik ni kalau akak beli. Macam mana hari tu? Okey, akak dah sedia ke untuk nak beli kan? Okey. So gunakan ayat yang proper, susun baik-baik, bagi sopan. Dan jangan nampak sangatlah yang kita ni nak menjual. Tapi lebih more tu nak bantu dia lah untuk ingat balik. Dan more tu nak bantu dia untuk dapatkan produk tu, nak penuhkan impian dia. Okay? Okay. So itulah yang Auni nak bagi tahu you all, nak ingatkan you all lah tentang asas marketing dan juga sale. Okay? So untuk asas marketing dan juga sale ni sangat penting untuk you all tahu, dan bukan sahaja you all tahu, you all apply lah. Okay? Bila kita dah tahu pasal diri, pasal produk dan dekat sale dan juga marketing ni lah untuk kita praktiskan lah, praktikal lah orang panggil. Okay? Praktikal. Kita dah kena iklan produk, kita dah kena jual produk. Okay, so dekat sinilah baru kita dapat sale, kita dapat untung, dan penuhi impian yang kita nak, matlamat yang kita nak yang Auni sebut awal-awal tadi. Okay.